لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati sahabat saya Ustaz Irwan, yang saya muliakan semua pendengar Radio AK, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati dan memelihara kita di mana saja kita berada. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam membincangkan kitab risalah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita membincangkan kitab yang pertama yang ditulis oleh Imam Sanusi radhiyallahu taala anhu, wa nafa'na bi'ulumihi wa ja'alna minal mukhlisina bi qira'atihi. Dalam kitabnya iaitu Ummul Barahin. Jadi sekarang kita sampai pada muka surat 13. Setelah Imam Sanusi radhiyallahu anhu membincangkan tentang sifat al-ma'ani, maka sekarang Imam Sanusi ingin membincangkan kumpulan sifat yang keempat, iaitu sifat ma'nawiyah. Jadi Imam Sanusi radhiyallahu anhu berkata, wajib juga bagi Allah Subhanahu wa taala 7 sifat yang dikenali sebagai sifat ma'nawiyah. Sifat ini pasti wujud apabila wujudnya sifat ma'ani. Yang dimaksudkan dengan sifat ma'nawiyah ialah qawluhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala aliman, sehinggalah akhir muka surat 13. Jadi antara perkara yang ingin kita bincangkan, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita kefahaman di dalam ilmu tauhid secara khusus dan di dalam agamanya secara umum. Pertama sekali yang ingin kita bincangkan ialah apakah yang dikehendaki oleh ulama akidah Ahlussunnah radhiyallahu anhum apabila mereka tadi membincangkan tentang kaunuhu, ataupun apabila mereka tadi membincangkan tentang sifat ma'nawiyah. Jadi sebagaimana yang telah kita maklum, kumpulan sifat yang pertama ialah sifat nafsiyah, iaitu wujud, dikambungkan dengan sifat salbiyah yang 5, iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsihi, dan wahdaniyah. Jadi satu sifat daripada kumpulan yang pertama dan 5 sifat daripada kumpulan yang kedua, iaitu sifat salbiyah. Jadi kedua-dua kumpulan ini, nafsiyah dan salbiyah, dia menceritakan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Maksudnya kita Ahlussunnah wal Jamaah beriktikad Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat wujud. Maksudnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala ialah zat yang wujud. Kemudian zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai awal. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai penghujung, tidak akan binasa. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bergantung dengan sesuatu yang baharu. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai mana-mana makhluk yang baharu. Dan zat Allah Subhanahu wa ta'ala tadi bersifat dengan keesaan. Esa daripada segi zatnya, kan esa daripada segi sifatnya dan af'alnya. Jadi setelah kita membincangkan 6 sifat daripada 2 kumpulan yang secara khusus membincangkan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, maka ulama radhiyallahu anhum mengiringkan ataupun mengiringi 2 kumpulan sifat tersebut dengan 7 sifat yang dipanggil al-ma'ani, iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' wasal, dan kalam. Jadi 6 sifat yang pertama, nafsiyah dan salbiyah, dia membincangkan secara khusus tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun 7 sifat yang terkemudian, iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' wasal, dan kalam, yang diistilahkan sebagai al-ma'ani, maka ini ialah kumpulan sifat yang membincangkan tentang sifat-sifat yang wujud pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya zat Allah yang maha suci bersifat dengan kudrat. Zat Allah Subhanahu yang maha suci, yang wujud, yang tiada awal, yang tiada akhir, yang tiada bergantung ke makhluk, yang tidak menyerupai makhluk, yang esa, bersifat dengan iradat. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat nafsiyah, yang bersifat dengan sifat salbiyah,
bersifat dengan iradat, bersifat dengan ilmu, bersifat dengan hayat, sama', basar dan kalam. Jadi sekiranya kita telah memahami kumpulan yang pertama yang membincangkan semata-mata zat Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah memahami dan setelah kita telah mengisbatkan, setelah kita meyakini dan setelah kita beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Tuhan yang wujud dan seterusnya, maka kita membincangkan secara berasingan kan tentang sifat-sifat Allah semata-mata. Jadi ulama menulis tentang kudrat, dia membincangkan definisi kudrat, dia membincangkan tentang ta'aluk kudrat, dia membincangkan tentang iradat, definisi iradat, ta'aluk iradat, hubungan iradat dengan alam semesta dan sebagainya. Jadi untuk menyempurnakan akidah umat Islam, untuk memantapkan akidah umat Islam, maka ulama akidah radhiyallahu anhum mereka menutup perbahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kumpulan yang terakhir yang diistilahkan sebagai al-ma'nawiyah. Maksudnya sifat-sifat yang dinisbahkan kepada sifat ma'ani. Jadi tujuan kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, tujuan yang ingin dicapai, pemahaman yang ingin disampaikan, akidah yang ingin dipegang oleh umat Islam melalui 7 sifat yang terakhir ini ialah sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Sa'duddin Taftazani radhiyallahu ta'ala anhu, ialah agar umat Islam beriktikad dengan kuat di dalam hatinya bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala ialah zat yang bersifat dengan kudrat. Maksudnya setelah kita membincangkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata melalui 6 sifat yang pertama, dan setelah kita membincangkan sifat semata-mata melalui 7 sifat yang dipanggil sebagai al-ma'ani, maka sekarang ni Subhanahu wa ta'ala dia merujuk kepada zatun muttasifatun bil ilmi. Alim bermaksud zat yang bersifat dengan ilmu. Jadi apabila kita menyebut saja lafaz alim, di situ kita kena faham ada satu zat yang bersifat dengan wujud, bersifat dengan kidam, baqa', mukhalafah, qiyamu ta'ala, wahdaniyat dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama kita mesti memahami satu sifat yang disandarkan kepada zat tersebut, iaitu sifat al-ilmu. Jadi oleh sebab itulah lafaz alimun dan lafaz qadirun dia mempunyai titik persamaan dan dia mempunyai titik perbezaan. Lafaz qadirun di dalam Al-Quran ataupun lafaz alim dia mempunyai persamaan daripada sudut zat, kerana lafaz qadir dia merujuk kepada satu zat, iaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lafaz alim dia merujuk juga kepada satu zat, iaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma perbezaan ni ialah lafaz alim dia merujuk kepada sifat ilmu, dan lafaz qadirun dia merujuk kepada sifat kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah tujuan kan mengapa ulama Ahlussunnah membincangkan kumpulan sifat yang terakhir, iaitu sifat al-ma'nawiyah. Tujuan ialah menggabungkan dua akidah tadi, menggabungkan dua pemahaman, menggabungkan dua pengajian yang telah kita pelajari, pengajian tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengajian tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka digabungkan di bawah satu sifat, digabungkan di bawah satu lafaz yang merujuk kepada kedua-dua makna tersebut. Dan lafaz-lafaz tadi seperti lafaz qadirun ataupun qadirun, ataupun lafaz muridun kan, ataupun lafaz alimun ataupun lafaz alimun, lafaz al-hayyu yang kita baca tiap-tiap hari dalam ayat kursi tadi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu. Jadi lafaz al-hayyu dia merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia merujuk kepada sifat al-hayat. Jadi begitulah seterusnya sifat-sifat yang dinyatakan oleh ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Cuma sekali kita lihat, apabila kita dah memahami kan pengajian tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dipelajari dengan 3 peringkat. Pertamanya pemahaman tentang zat semata-mata, kemudian pemahaman tentang sifat semata-mata, kemudian digabungkan pemahaman tersebut, sebagai satu akidah, sebagai satu penghayatan yang sempurna di dalam diri umat Islam. Maka sekarang barulah kita boleh memahami mengapa Al-Fatihah tadi dibaca sedemikian. Apabila kita membaca Alhamdu,
Maka ulama berkata, alhamdulillah segala kepujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara kepujian, asas bagi segala kepujian yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah sifat Allah taala sendiri. Maksudnya sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam, itu semua dia panggil kepujian. Maksudnya sifat-sifat kepujian, sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang agung lillah yang disandarkan kepada satu zat, iaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada lafaz alhamdu tadi, dia merujuk kepada sifat al-ma'ani, sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia menyebut lillah, dia merujuk kepada zat Allah. Maka di situ kita membincangkan tentang sifat nafsiyah dan sifat salbiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz alhamdulillah yang kita ulang setiap hari di dalam Fatihah, yang kita baca sebagai zikir 33 kali selepas daripada solat, yang kita baca setiap hari apabila kita dikurniakan dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka semata-mata lafaz alhamdu dia merujuk kepada segala sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz lillah, kan, lafaz Allah ialah alamun ala dzatil wajibil wujud. Lafaz Allah dia merujuk kepada zat yang wajib kewujudannya. Tapi Al-Fatihah yang kita baca setiap hari dia tidak berhenti di situ, bahkan diiringkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz Rabbil Alamin. Jadi lafaz Rabb, kan, sebagaimana dibicarakan oleh ulama, dia ialah lafaz yang sama seperti lafaz Alimun, lafaz yang sama seperti lafaz Qadirun. Sama ada kita jadikan dia sebagai sifat musyabahah, kan, ataupun kita jadikan dia sebagai isim fa'il, maka lafaz Rabb ialah lafaz yang menggabungkan kedua-dua pemahaman tadi. Sebagaimana kita dah bincangkan tentang zat yang bernama Allah, dan kita dah bincangkan tentang sifat yang bernama kudrat, maka kita gabungkan di bawah nama Allah, iaitu Qadir. Kan, sebagaimana kita dah bincangkan zat yang bernama Allah, dan kita dah bincangkan sifat iaitu al-iradat, maka gabungan pemahaman tadi, maka kita namakan Allah sebagai Muridun. Dan sebagaimana kita dah bincangkan zat dengan nama Allah dan sifatnya iaitu ilmu, maka dinamakan Allah Subhanahu wa taala, atau gabungan dua akidah tadi dinyatakan sebagai lafaz Alimun. Jadi nama-nama Allah yang kita bincangkan tadi secara khusus merujuk kepada sifat-sifat tertentu yang disandarkan oleh Allah, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dapat melihat keunikan dan keagungan surah Fatihah tadi apabila Allah Subhanahu wa taala memulakan satu lafaz, iaitu lafaz alhamdu, lafaz yang umum yang merangkumi segala sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian disandarkan kepada satu zat yang amat suci, iaitu zat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala iring dengan satu nama yang merangkumi semua nama-nama yang lain. Maksudnya sekiranya kita tadi membincangkan lafaz Rabb, dia merujuk kepada zat yang mempunyai kudrat. Lafaz Rabb juga dia merujuk kepada zat yang mempunyai iradat. Lafaz Rabb juga dia merujuk kepada zat yang mempunyai sifat ilmu. Kan, lafaz Rabb juga dia merujuk kepada zat yang qadim. Lafaz Rabb, kan, dia merujuk kepada zat yang wujud. Lafaz Rabb dia merujuk kepada zat yang maha sempurna. Dan itulah kelebihan lafaz Rabb yang dimulakan di awal surah Fatihah. Maksud dia ialah satu kata nama, dia ialah satu lafaz yang menggabungkan antara zat dan menggabungkan dengan sifat. Cuma lafaz Rabb dia tidak seperti lafaz Alimun, kerana lafaz alim dia hanya merujuk kepada sifat ilmu, dan lafaz Rabb juga dia tidak seperti kata nama Qadirun, kan, kerana nama Qadim dia hanya merujuk kepada sifat kudrat. Tapi satu-satunya nama Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya nama yang amat umum yang merujuk kepada sifat, yang merujuk kepada zat, yang merujuk kepada perbuatan, ialah nama Rabb yang diiringkan Fatihah tadi dengan lafaz Rabb tersebut. Maka sekarang kita dapat lihat kepentingan tadi. Setelah kita bincangkan tentang zat semata-mata di bawah lafaz lillah, dan setelah kita bincangkan tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah, kan, di bawah lafaz alhamdu, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mendatangkan satu nama, yang mendatangkan satu nama yang amat umum, agar kita tadi boleh memahamkan, agar kita tadi boleh menggabungkan kedua pemahaman tersebut, dan agar kita boleh menghayatinya, dan agar kita dapat melihat
betapa dekatnya nama Allah Subhanahu Wa Taala tersebut pada diri kita. Kerana setelah Allah membincangkan sifatnya di bawah lafaz Alhamdu, segala kesempurnaannya, dan setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dirinya siapa, zat yang amat mulia tadi, siapakah namanya, iaitu Allah. Dan setelah Allah Ta'ala tadi gabungkan dua pemahaman tersebut di bawah lafaz Rabb. Lafaz Rabb dia merujuk kepada zat yang beriradat, zat yang berilmu, zat yang mempunyai hayat, zat yang sama basar kalam dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala sandarkan lafaz Rabb tadi kepada diri kita, iaitu alam semesta. Maka kita dapat faham bahawa diri kita Al-Alamin, kan, maksudnya hubungan yang paling dekat dengan kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ialah melalui nama Rabb. Maksudnya kita dapat lihat diri kita setiap hari dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat lihat diri kita setiap hari dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat lihat diri kita setiap hari dikekalkan kewujudannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat lihat diri kita setiap hari dikurniakan dengan pendengaran yang berterusan, dikurniakan dengan penglihatan yang berterusan, dikurniakan kepada kita kudrat untuk melangkah, bekerja, berjalan, bangun, duduk dan sebagainya. Maka disitulah terzahirnya nama Rabb, yang berasal daripada gabungan Alhamdu dengan lafaz Allah yang di awal surah Fatihah tadi. Jadi ulama-ulama tauhid, kan, seperti Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu, mereka amat memahami kepentingan tersebut. Maka mereka menyusun, kan, buku-buku tauhid. Buku-buku tauhid ahli sunnah wal jamaah dimulakan dengan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah yang merujuk kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang di dalam Fatihah tadi dimulakan dengan dizahirkan ataupun diisyaratkan dengan lafaz Allah. Kemudian Imam Sanusi mengiringkan sifat tersebut dengan sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. 7, kan, sifat yang paling utama yang merujuk kepada kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala naskan dalam surah Fatihah dengan lafaz Alhamdu. Kerana Alhamdu bermaksud segala kepujian, segala sifat-sifat kesempurnaan mestilah disandarkan kepada zat, iaitu zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah kita memahami lafaz Allah di dalam surah Fatihah tadi, ialah Allah yang bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu, qiyamu, ta'ala binafsi, wahdaniyat. Kemudian setelah kita memahami Alhamdu tadi, kepujian Allah yang paling utama, sifat Allah Ta'ala yang paling sempurna ialah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri yang mengajarkan kepada kita agar kita menggabungkan pemahaman tadi, agar kita dapat melihat betapa dekatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada diri kita. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata Rabb bil alamin, dialah penjaga. Jadi lafaz Rabb ialah lafaz di dalam bahasa Arab yang merujuk kepada zat berserta dengan sifat. Kan, sebagaimana kita bincang tadi, lafaz Alim dia merujuk kepada zat yang bersifat dengan ilmu. Kan, lafaz Murid dia merujuk kepada, kan, zat yang bersifat dengan iradat. Kan, lafaz Al-Hayyu, kan, dia merujuk kepada zat yang bersifat dengan hayat. Begitulah lafaz Sami', kan, merujuk kepada zat yang bersifat dengan pendengaran. Begitulah juga lafaz di dalam bahasa Arab, nama, kan, kata nama di dalam bahasa Arab yang paling umum, yang merangkumi semua sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang dinaskan oleh ulama ahli sunnah, ialah lafaz Rabb. Maka Allah Subhanahu Wa Taala iringkan, kan, pemahaman zat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala iringi pemahaman manusia tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz Rabb. Jadi lafaz Rabb tadi, kan, setelah kita boleh memahami Rabb, kan, ialah zat yang berkudrat, Rabb ialah zat yang wujud, Rabb tadi ialah zat yang beriradat, kan, Rabb tadi ialah zat yang tiada awal, yang tiada akhir, kan, Rabb tadi ialah yang berkuasa mentadbir, memelihara, menjaga alam semuanya. Barulah kita memahami betapa dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan diri kita, kerana Allah menyandarkan lafaz Rabb tadi kepada Al-Alamin. Jadi itulah tujuan yang ingin dicapai, kan, apabila kita tadi memahami, apabila kita tadi mempelajari akidah, kan, ahli sunnah wal jamaah. Moga-moga kita tadi dapat memahami surah Fatihah yang dibaca setiap hari. Moga-moga apabila kita menyebut lafaz Allah di dalam surah Fatihah tadi, kita mengetahui, kan, bahawa Allah yang kita sembah, kan, Allah yang kita muliakan, Allah yang kita i'tiqadkan sebagai Tuhan,
zat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dia mestilah bersifat dengan wujud. Kan zat Allah Subhanahu wa ta'ala dia mesti bersifat dengan qidam, baqa', dan yang paling penting sekali mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi dan wahdaniyat. Kerana sebagaimana telah kita bincangkan, ajaran-ajaran yang menyimpangkan daripada ahli sunnah wal jamaah, mereka akan melakukan kesilapan, kesalahfahaman yang berlaku pada mereka, dipesongkan oleh syaitan, dipesongkan oleh iblis. Ulama kata ialah pada memahami zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dapat lihat kan, mereka tadi beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menyerupai dengan makhluk. Bahkan kita ahli sunnah wal jamaah, kita telah mengajarkan ataupun telah ditulis di dalam kitab-kitab bahawa apabila kita menyebut lafaz Allah, zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersifat dengan laisa kamitslihi syai', bahawa zat Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang bermaksud tidak sama, tidak akan sekali-kali sama zat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk yang baharu. Jadi di dalam akidah ahli sunnah, kita perlu beriktikad dan kita perlu memelihara dan kita perlu menjauhkan apa saja pemahaman yang menyamakan Allah dengan baharu. Sebagaimana kita beriktikad Allah Subhanahu wa ta'ala duduk di atas arash, maka kita memahami duduk ialah aktiviti yang berlaku antara dua objek, kan, objek yang berada di atas dan objek yang berada di bawah. Jadi kita dapat faham pemahaman tersebut, pemahaman duduk ataupun berada di atas arash ini ialah sifat makhluk yang baharu. Kerana kita makhluk yang mempunyai objek yang berisi padu, dan kita mempunyai kerusi yang berisi padu, dan apabila satu berada di atas dan satu berada di bawah, itu ialah sifat baharu yang difahami oleh semua manusia yang berakal. Maka amat mustahil dan sangat mustahil apabila kita menyandarkan ataupun kita memahami ataupun kita beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah berada di atas arash. Maka itulah pemahaman yang salah, kan, pemahaman yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, kan, pemahaman yang tersasar, kan, daripada nas Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, laisa kamitslihi syai'. Maka oleh sebab itu di dalam akidah, apa saja ayat yang mutasyabihat, apa saja ayat yang seolah-olah menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, maka ayat tadi mesti dipahami di bawah pemahaman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Kerana sekiranya kita tidak memahami nas-nas yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah pemahaman laisa kamitslihi syai', maka kita tadi akan tersalah faham tentang zat. Kita akan mengatakan zat Allah Ta'ala seolah-olah mempunyai anggota. Kita akan memahami seolah-olah zat Allah tadi bertempat. Dan paling ditakuti sekali apabila kita, manusia tadi menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beriktikad Allah Ta'ala tadi mempunyai tangan sama seperti tangannya makhluk, dan beriktikad Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat, kan, dan sebagainya. Maka itu ialah akidah yang salah. Dan apabila akidah tadi salah, dia bukan semata-mata salah, bahkan Nabi SAW menaskan bahawa manusia yang salah akidahnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang dipesongkan akidahnya daripada ahli sunnah wal jamaah, maka Nabi menaskan bahawa kumpulan tersebut duduk di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang amat kita takuti. Maksudnya kita umat Islam, kita amat takut untuk berzina, kita amat takut untuk minum arak, kerana kita diberitahu bahawa manusia melanggar arahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan diseksa di dalam api neraka. Cuma sebagai pemahaman yang perlu kita sematkan juga di dalam hati kita ialah kesalahan di dalam akidah akan mencampakkan juga manusia di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dia tidak pernah meninggalkan solat, sekalipun dia tadi semayang ataupun dia tadi duduk di hadapan Kaabah, sekiranya dia tadi membawa akidah yang salah, bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, beriktikad yang Allah Ta'ala duduk di atas langit, kan, beriktikad Allah Ta'ala tadi mempunyai tangan, ataupun beriktikad yang Allah Ta'ala tadi lemah, kan, tidak mengetahui dan sebagainya, maka hendaklah kita mengetahui bahawa salah akidah, kan, semata-mata terpesong daripada ahli sunnah wal jamaah, itu dihukumkan sebagai satu dosa. Dan Nabi menaskan bahawa 72 kumpulan yang tersasar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu kita dapat lihat kepentingan akidah tadi, kan, kerana akidah, kesilapan di dalam akidah akan menyebabkan manusia terjerumus ke lembah neraka yang amat kita takuti. Maka oleh sebab itu hendaklah kita mempelajari dan kita bersungguh-sungguh
menjaga akidah diri kita, ahli keluarga kita dan semua yang berada di bawah tanggungjawab kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan akidah kita dan akidah umat Islam di dunia, dan agar kita tadi boleh kan bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Kan akidah yang kita ambil daripada baginda sallallahu alaihi wasallam akan membawa kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mohon kan agar Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan akidah umat Islam dan menyelamatkan akidah dan memberi kekuatan kepada pejuang-pejuang agama Allah, kan pejuang-pejuang akidah ahli sunnah wal jemaah untuk lebih kuat lagi kan untuk berusaha mengembangkan akidah tersebut. Kerana kita maklum di zaman kita sekarang akidah-akidah yang bercanggah tadi tersebar dengan amat mudah kan melalui internet, TV dan sebagainya. Maka kita boleh mohon kan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memelihara kan akidah umat Islam. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.